Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Roha setia bersama Kapsel Allah sayang kita. Ya, sama-sama insya-Allah. Sorry, laptop dia lambat sikit lah malam ni. Soalannya dalam laptop ni. Oh ya ke? Okay. So, kita dalam episod bab yang ke-8, Kapsel Allah sayang kita. Jadi kita terus bab ke-8, akan tiba masanya. Kisah berkenaan usia dan ajal. Jadi Allah sayang kita. Macam biasalah intro dia, kenapa Puan Roha sentuh bab ni dalam buku Allah sayang kita. Okey. Terima kasih Cik Amir, masya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita teruskan kepada persoalan yang Cik Amir maksudnya salah satu tu samalah kenapa ya. Jadi kematian tu kita lihat ramai yang macam berfikir apa tu yang dalam minda mereka mengatakan kematian itu sesuatu yang negatif. Kan takut mati, gerun, menghadapi sakaratul maut, apa lagi perasaan apa risau, bimbang dan sebagainya. Okey, kalau kita lihatlah kita lihat orang-orang yang beriman kan, orang-orang yang beriman yang beramal, mereka seolah-olah tak sabar menunggu kematian. Seperti kita lihat sejarah zaman Rasulullah kan, para syuhada tu ataupun tentera Islam tu, mereka nak pergi berperang seolah nak pergi mati sebab mereka nak syahid tu. Masya-Allah. Berbeza zaman kita, kalau boleh nak lanjutkan lagi usia nak panjangkan lagi umur dan sebagainya. Jadi kenapa saya letak tajuk tajuk apa tu akan tiba masanya, maksudnya setiap manusia yang hidup, Allah Taala berfirman kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Maksudnya kematian tu nak ke tak nak ke, bersedia ke tak bersedia ke, kita pasti akan menghadapinya. Jadi apa yang positifnya di sini, maksudnya kematian itu adalah permulaan kehidupan kita yang kekal. Masya Allah. Dan Allah sediakan satu nikmat yang sangat besar apabila kita selepas meninggal, iaitu nikmat syurga. Syurga tu mengikut apa yang Rasulullah sabda lah, sesuatu yang tak pernah terfikir oleh akal kita, tak pernah tergambar oleh fikiran kita, tak pernah didengar oleh telinga kita. Maksudnya nikmatnya yang tak pernah kita jumpa lah kat dunia ni. Walaupun kita lihat sesuatu yang cantik, Masya Allah, hatta kita katakan cantiknya wanita itu seperti bidadari, tak sama. Bidadari tu jauh lebih cantik daripada wanita dunia ni, Masya Allah. Itulah sedikit intronya tu Cik Amir. So, Puan, demi masa manusia dalam kerugian. Ini kita biasa dengar surah Al-As. Dan bab 8 ni, untuk makluman pada mereka yang mungkin tak dapatkan lagi, dia antara bab yang ringkas lah, yang bagi saya dia pendek je. Dan Puan Roha masukkan juga satu, kita panggil puisi lah kot, aku masih di sini. Jadi macam kata-kata yang Puan Roha kongsikan memang lebih pada muhasabah diri lah. Jadi kita semua kalau boleh kita nak elak lah daripada apa penyakit wahan kan, cinta dunia, takut mati kan. Dan kita kalau boleh nak biar seimbang dunia akhirat kita. Jadi ada tak kalau boleh Puan Roha kongsikan macam mana kita nak elak cara daripada kita leka sibuk kat dunia ni, kita semua sibuk. Semua orang sibuk. Tapi dia itu sibuk yang bukan sekadar dunia semata-mata. Macam mana tu Puan? Okey, terima kasih Cik Amir. Okey, kalau boleh memanglah macam saya sendiri pun kalau sibuk kan, sibuknya sampai solat pun terkelar kabut kan, dengan anak, urusan anak lagi, urusan rumah lagi, urusan kerja sendiri lagi. Masya Allah, full jadual kita kat rumah walaupun kerja di rumah kan. Tapi kadang-kadang tak sempat, Masya Allah. Tapi Islam tu indah Cik Amir. Islam ni dia memahami, Allah sangat memahami kita sebagai manusia. Itu sebabnya dalam Islam tu kita setiap kerja kita sandarkan niat kepada Allah, jadilah ia ibadah. Okey, contohnya bila kita kerja kan, kerja nampak macam dunia, macam kita cari duit kan, duit tu kan dunia. Tapi kalau kita gunakan dunia itu untuk akhirat, bahkan ia berpahala Encik Abel. Bahkan itulah saham kita
kita panggil simpanan kita untuk akhirat nanti, bekalan di akhirat. Masya Allah, Islam tu indah. Jadi ada pepatah mengatakan kalau kita kejar dunia, akhirat tinggalkan kita. Kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut kita. Masya Allah. Jadi tak salah nak kaya, Encik Amir. Kita lihat Rasulullah, zaman sahabat kan, zaman Rasulullah, ramai sahabat yang kaya, antaranya apa tu, Osman sendiri, apa Umar, apa Abdul Rahman Al-Auf dan sebagainya lah. Mereka kaya, tapi mereka bukan di hati. Kaya mereka di tangan. Mereka sedia memberi. Bahkan kalau kita lihat kisah apa Abdul Rahman Al-Auf tu begitu hebat. Bahkan dengan memberi tu dia menjadi semakin kaya, Encik Amir. Kaya, dia beri lagi, kaya lagi. Maksudnya nampak tak kat situ tadi kata-kata tu. Kalau kita kejar akhirat, dunia follow kita. Follow kan. Maksudnya ikut kita. Kadang-kadang orang yang suka memberi ni, Allah beri tu, Allah ganti dengan jalan yang tak sangka-sangka. Dah dapat duit. Contohnya lah. Maksudnya duit tu ataupun kita panggil harta lah. Allah memberi kepada kita dengan jalan yang tak sangka. Sebab apa? Sebab kita fokus pada akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak mengejar dunia, biarlah mencari dunia tu dengan beragama lah. Contohnya bekerja. Ada orang bekerja ni sanggup tak solat ni. Nak kejar deadline kan, sibuk mesyuarat sampai solat diabaikan, mengaji jadi terkurang dan sebagainya. Jadi cubalah kalau kita rasa, kita dapat rasa Encik Amir kan, hati kita macam rasa macam ke arah dunia saja. Tapi tak apalah, kita ghostan balik, kita undur balik. Kita lihat apa yang kurang, insyaAllah. Sementara kita masih hidup, kita boleh ubah cara hidup kita. Macam tu. So, bab ke-8 akan tiba masanya ni berkaitan dengan usia, ajal dan juga bagi tahu dalam ni keadaan taubat. Jadi memang kita tak tahu siapa dulu pergi dulu. Tarikh lahir semua tahu. Mati tak ada siapa tahu. So sebelum mati kan, memang taubat ni kita pun dah diajar sebaik-baik pendosa yang bertaubat. Jadi taubat yang macam mana yang sebenarnya, kalau boleh Puan Roha kongsikan yang diajar, disaran dalam Islam ni? Taubat yang macam mana? Okey, terima kasih Encik Amir. Memanglah Rasulullah sendiri yang dijamin syurga kan, Encik Amir. Rasulullah sendiri yang Allah Ta'ala jamin syurga bertaubat. Lebih lah, mungkin lebih daripada 100 kali. Setengah riwayat kata 70, setengah yang lain kata 100. Tapi kita ni manusia biasa, Allah tak jamin lagi syurga tau. Kita adakah kita bertaubat? Masya Allah. Jadi kita contohilah Nabi. Sebab ada seorang tu kata Rasulullah istighfar 100 kali saja. Yelah, Rasulullah tu siapa kan? Kita ni siapa? Rasulullah yang dijamin syurga tu macam kita lah. Dijamin naik pangkat. Kita dah relax lah kan. Aku memang bos dah kenal, dah naik pangkat, dah relax lah. Tapi kalau macam Rasulullah tu kan, dia dijamin masuk syurga tapi masih lagi solat sampai bengkak kaki, istighfar, takut pada azab Allah dan sebagainya. Maksudnya kita ni macam sombong lah Cik Amir. Sombong kan. Sebab orang yang merasa dirinya tidak berdosa, dia telah berdosa Cik Amir. Jadi kita ni siapa? Jadi kita ni soalan Cik Amir tadi, macam mana nak bertaubat? Okey, kat sini nak bertaubat ni lihat dosa apa yang kita buat. Sebab dosa ni ada dua, dosa besar dengan dosa kecil. Dosa besar tu kalau kita lihat ada 7 lah. Antaranya minum arak, derhaka, makan riba sebagainya. Okay, jadi itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni maksudnya taubat betul-betul, sungguh-sungguh, di mana ada 3 syarat lah. Berjanji tidak akan buat lagi. Kalau dia taubat hari ini, esok buat lagi, itu bukan. Itu bukan bertaubat. Itu maksudnya bukan lagi taubat nasuha. Yang kedua, jika dia membuat kesalahan kepada manusia, dia wajiblah pergi minta maaf. Kadang-kadang kita ni, dosa dengan Allah mudah settle macam mana? Maksudnya, dosa kita dengan Allah, bertaubat, istighfar, Allah maha pengampun kan? Tapi manusia tak. Manusia ni, dia ada ego. Kita jumpa di akhirat nanti. Masya Allah, sampai tahap macam tu kan? Maksudnya, egonya kita. Kemudian, bertaubatlah dengan Allah, insyaAllah Allah terima walaupun dosa kita sebanyak bintang di langit ataupun
pasir di tepian pantai tu kan, banyak pasir. Dosa kita sebanyak, lebih banyak daripada itu Allah terima, kecuali syirik. Okey, yang ketiga tadi, syarat taubat iaitu ni, tidak akan mengulangi lagi. Maksudnya contohnya kita ni suka mencuri, suka berzina, tak nak buat lagi dah. Kena stop terus. Okey? Itu dosa besar Encik Amir. Bagi dosa kecil, taubatnya lebih mudah lah. Iaitu dengan istighfar. Ikutlah istighfar ni banyak. Paling mudah astagfirullah lah. Kalau ada lagi istighfar yang lebih bagus, iaitu Sayyidul Istighfar. Itu panjang lah. Type je kat internet. Dapatlah. Sebab masa kita tak cukup. Sayyidul Istighfar ni bagus diamal pagi, 3 kali pagi, 3 kali petang atau malam. Tapi nak amal banyak pun lagi bagus. Okey, selain daripada itu dosa kecil, kita buat surat taubat biasalah macam bangun pagi sebelum subuh, buatlah surat taubat 2 rakaat ataupun sebelum tidur. Dan satu lagi, mengikut hadis Rasulullah, dosa-dosa kecil boleh gugur dengan ambil wuduk. Masya Allah. Jadi kita ni kalau boleh, amalkan wuduk. Setiap kali pergi tandas, lepas buang air, ambil wuduk. Mudah saja. Okay? Bukan macam mandi. Mandi lama kan, ambil wuduk sekejap saja. Tak sampai 5 minit. Basuh muka semua sebab yang wajib je. Okay, settle. Okay, itulah antara caranya untuk kita ni lepaskan dia daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala terimalah taubat kita. Masya Allah. Allah Maha Pengampun. Walaupun dosa betul. Orang cakap pengampunan Allah, rahmat Allah lagi luas. Jadi Farah, itu berkenaan kita sendiri kita lah. Jadi bagaimana pula orang cakap kalau kita mengenali kawan-kawan kita yang nak berhijrah ke arah yang lebih baik. Dia tahu dia dah sama macam kita, kawan-kawan, sibuk masing-masing. Tapi kadang yang terlupa kan. Jadi nak kembali orang cakap jadi lebih baik. Jadi sebagai orang cakap seorang kawan ni, untuk kawan-kawan yang nak ke arah kebaikan ni, sebab kita nampak banyak orang sekarang ni, yelah siapa yang tak nak jadi baik kan. Jadi sebagai seorang yang apa yang patut kita buat sebenarnya? Okay. Ya. Encik Amir okey? Okey. Nampak? Ini macam telefon je tu. Encik Amir okey tak? Okey. Dengar tak? Okey. Encik Amir okey? Okey. Okey, dengar saya. Dengar tadi. Tiba-tiba pula apa panggilan masuk. Okey, saya faham. Okey, jadi peranan kita sebagai taubat. Sebenarnya kalau nak cerita pasal berubah ni Encik Amir, saya banyak juga lah pengalaman bersama pelajar lah. Macam kawan-kawan saya tak ramai sebab saya pun bidang agama kan. Bidang agama, masuk pula universiti yang belajar agama. Jadi orang macam dah memang daripada sekolah masuk universiti memang berkawan dengan orang-orang yang baik. Cuma Encik Amir okey tak? Dengar tak saya cakap? Dengar. Okay. Dengar saya cakap? Dengar tak? Dengar. Lain macam slow sikit. Dengar tak? Okey. Jadi yang banyaknya saya terima nak berubah ni dari kalangan pelajar lah. Okey. Pelajar kadang-kadang datang jumpa saya menangis-nangis, nak berubah, nak bertaubat. Tapi kadang-kadang tak ada support daripada kawan-kawan. Jadi kita sebagai pensyarah pun nak bersama mereka, tak boleh setiap masa. Jadi nasihat saya lah, saya cakap kat dia, awak cari kawan. Kawan yang boleh ajak awak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, awak niat. Niat awak berubah tu untuk apa? Kerana siapa? Sebab Encik Amir, saya banyak jumpa di kalangan pelajar saya, dia berubah kerana lelaki. Sebab kalau kita berubah kerana manusia, tak akan kekal. Iaitu kalau awak ni berubah kerana lelaki, sebab minat kepada lelaki, sebab lelaki tu suka dia pakai tudung labuh, dia buatlah. Tapi awak buat kerana manusia. Awak bukan buat kerana Allah. Sampai masa, bila manusia tu berubah, awak akan berubah juga. Dia macam mengiyakan lah. Betul lah Ustazah. Saya memang berubah sebab lelaki tu. Kan ada setengah lelaki kan. Macam Cik Amir sendiri suka perempuan. Mungkinlah pakai sopan, tudung labuh sikit lah. Tak labuh sangat. Itulah macam dia ni berubah kerana seseorang. Saya nasihatkan dia kalau awak berubah kerana orang lain, mungkin awak punya perubahan tak kekal lah. Sebab hati manusia tu boleh berubah. Yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Okey, lagilah bagi saya lah kalau sahabat, doakan untuk dia. Sebab bila kita doa untuk dia tanpa dia tahu, itu lebih berkat dan lebih makbul.
bahkan malaikat aminkan kita juga. Okey, kemudian satu lagi bagi saya, berilah sesuatu seperti hadiah, pakaian ke dan sebagainya untuk dia bagi sokongan untuk dia berubah. Dan satu lagi, saya nasihat juga kepada pelajar saya, kalau awak nak berubah, berubah perlahan-lahan. Sebab awak ni daripada sekolah, daripada kawan, memang kawan awak sekali macam tu. Jadi awak nak berubah secara drastik, takut awak ni dipulaukan terus. Jadi awak berubah sikit lah supaya orang tak perasan. Mula-mula pakai stokin, memanglah orang akan cakap, ui Ustazah dah mahu cakap macam tu. Tapi tak apalah, awak buat je. Kemudian pakai hand sock, kan, sarung tangan tu. Kemudian pakai baju longgar sikit, tudung kemudian lah. Sebab tudung ni kadang orang nampak kan. Pakai baju longgar sikit. Kemudian kalau biasa pakai seluar ketat tu longgarkan. Kemudian pakai tudung labuh sikit dan boleh istiqamah insyaAllah. Dan itulah nasihat saya kepada pelajar ni. Awak berubah ni biar kata istiqamah lah. Jangan berubah kerana manusia. Sebab takut-takut awak nanti berubah tak kekal lah. Hari ni okey. Esok pula buka pula aurat dan sebagainya. Masya Allah. Itulah jamal sedikit lah bagi saya. Hadiahkan buku Allah sayang kita insyaAllah. So tak pandai nak bercakap, hadiahkan buku Allah sayang kita ni. So kesimpulan malam ni Puan Roha. Okey, kesimpulan. Bercerita tentang kematian ni Cik Amir. Semalam penulis mungkin ada juga sebab seorang penulis antologi bercakap dengan cermin 1.0 di mana di bawah penerbitan Galeri Ilmu telah meninggal, masya-Allah. Dan meninggal pula semalam di petang Jumaat yang berkat, masya-Allah. Meninggal secara tiba-tiba lah, accident. Jadi itulah bila sebut kematian ni kita macam yalah, kematian ni dia macam Cik Abdul kata, tarikh lahir kita tahu tapi tarikh lahir kita wallah alam, hanya Allah yang tahu. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat, bersedialah. Bersedia menghadapi kematian. Jadi itulah kita sebagai manusia sentiasa bersedia, masya-Allah. Itu saja Cik Amir sebagai penutupnya. Terima kasih banyak Puan Roha kongsian berkenaan akan tiba masanya. Jadi insya-Allah kita doa yang baik-baik untuk semua orang dan kita maafkan semua orang insya-Allah sebelum tidur. Dan kita apa yang kita bincangkan malam ni kita akan letak di TV dan minggu depan kita ke bab 9 insya-Allah. Mudahkan, jangan susahkan. Betul Puan? Ya, betul-betul. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.